Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa wa'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia pengerusi dan seluruh jawatan kuasa Surah At-Taqwa, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun di bulan Zulkaadah, tuan-tuan sekalian, bulan yang syarat dengan peristiwa-peristiwa besar di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga jilul Quran, jenazah Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Pada bulan ini berlaku peristiwa Bai'atul Ridwan. Bai'ah mengikat janji setia, Ridwan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat berbai'ah dengan Nabi di bawah sepung pokok di Hudaybiyah. Dan juga selepas peristiwa ini berlangsunglah satu peristiwa besar yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, peristiwa Sulh Hudaybiyah, iaitu peristiwa perjanjian Hudaybiyah, tuan-tuan sekalian, di bulan Zulkaadah tahun 6 Hijrah. Di bulan Zulkaadah yang kita duduk sekarang ni, tuan-tuan sekalian, berlakunya peristiwa Umratul Qada. Ini kesan, ini implikasi daripada keberjayaan peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Walaupun sahabat-sahabat pada asalnya, tuan-tuan, mereka buat saling protes, mereka tak setuju, mereka rasa atas kertas kalah orang Islam, meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sikap Suhail bin Amru, iaitu wakil kerajaan kafir Mekah. Tetapi rupanya, tuan-tuan, apa yang Nabi putuskan, tuan-tuan, dia membuka pintu kepada kemenangan Islam sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Ishaq, tuan-tuan sekalian. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah kemenangan selepas daripada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Surah kemenangan yang, tuan-tuan, kita semua baca Al-Quran. Inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, iaitu kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata sebagian besar ulama tafsir merujuk kepada peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Segelintir ulama tafsir menyebut peristiwa perang Khaybar, iaitu kemuncak perang Islam lawan Yahudi zaman Nabi bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Sebab lepas perang Khaybar jatuh dua lagi pusat Yahudi di Jazirah Arab, tanah Arab, tuan-tuan, yang berlaku jatuh di Fidak dan juga di Wadil Qura, tuan-tuan sekalian. Baik, tak apalah, kedua ni memang nampak kemenangan Islam, tuan sekalian. Fathu Mekah ni berbondong-bondong. Orang-orang kafir Mekah telah memeluk agama Islam, bahkan kabilah-kabilah Arab di luar daripada Mekah, tuan sekalian. Jadi, tuan sekalian, Umratul Qada, Nabi ni 2000 lebih orang para sahabat. 3 hari 3 malam mereka buat ibadah. Dan ini dalam perjanjian Hudaybiyah, tak lebih 3 hari 3 malam. Nabi kita yang sangat jujur, sangat amanah, dengan gelaran Muhammad Al-Amin. Nabi dia kekuatan 2000 orang ni, tuan-tuan. Nabi nak langgar boleh dah Mekah ni, tak keluar dah, tawar terus Mekah, tuan-tuan. Tapi Nabi kita Muhammad Al-Amin, Nabi patuh, tuan-tuan, dengan perjanjian, dan ia beri kesan besar kepada dakwah. Tahun 7 Hijrah juga, tuan-tuan, ramai panglima Mekah ni masuk Islam. Antaranya Khalid bin Al-Walid, tuan-tuan sekalian. Tak sampai setahun memeluk Islam, dilantik panglima perang dah, iaitu perang Mu'tah, tuan-tuan sekalian. Yang juga masuk Islam ialah Amru Al-As, tuan-tuan sekalian. Hebat. Zaman Sayyidina Umar, zaman Abul Futuhat, jadi panglima perang buka Mesir, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi, tuan-tuan, Umratul Qada bulan Zulkaadah tahun 7 Hijrah. Bulan Zulkaadah tahun 9 Hijrah pula, rombongan haji keluar daripada Madinah seramai 350 orang, dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah. Bawa juga, tuan-tuan, 25 ekor unta untuk disembelih. Nabi tak pergi musim haji tahun 9 Hijrah. Mengapa Nabi tak pergi, tuan-tuan? Nabi tak suka dengan cara manasik haji puak-puak Arab jahiliah. Puak-puak Arab jahiliah ni, tuan-tuan, buat haji juga bulan Zulkaadah, bulan Zulhijjah, tuan-tuan sekalian. Kita panggil bulan haji.
Buat Arab jahiliah pun bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah juga tuan sekalian. Tapi manasik haji mereka cara jahiliah. Jahiliah, jahalatun, bodoh, jahil. Dengan arti kata bodoh, jahil, tanpa petunjuk, tanpa pedoman, tanpa Alkitab. Tuan-tuan sekalian, kita tawah ya, mereka tawah juga. Tawah kita dengan doa kita, wirid kita, tuan-tuan lafaz talbiyah kita, baca Al-Quran kita, tuan-tuan sekalian, berzikir, bermuhasabah kita, tuan-tuan, tapi mereka dengan berbogel, telanjang, tawah. Orang lelaki tawaf pada waktu siang, telanjang. Perempuan tawaf pada waktu malam, telanjang. Mak skodeng jenuh. Mujur tak ada YouTube tuan sekalian. Karut nama jahiliah. Bodoh jahil tuan sekalian. Baik, kita dengan lafaz-lafaz tuan-tuan, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Berbeza dengan mereka lafaz-lafaz syirik mereka. Kita lafaz talbiyah tuan sekalian, talbiyah kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak, tiada sekutu buatmu ya Allah. Tuan-tuan sekalian, ni lafaz talbiyah kita. Cuma setahun dua ni saya pernah sebut tuan-tuan, tengok tak selesanya rasa. Harap-harap musim haji tahun ni pihak berkuasa, pihak Selamatan Saudi buat sesuatu yang tegas. Kena halang, tak boleh serabut tuan-tuan. Dah berhimpun ramai hak Iran ni, hak Iraq, sebagian dua benar Bahrain, bunyi lain, tambah-tambah pula mereka ni. Labbaik, labbaik, labbaik ya Husain, labbaik, labbaik ya Husain. Labbaik ya Husain, kami datang wahai Husain, kami datang wahai Husain. Apa kena-mengena ibadah haji kita dengan Sayyidina Husain, cucu Nabi. Tengok tuan-tuan, kita kena mengajilah. Jangan nak mengikut orang. Dah, kena mengaji muslimin dan muslimat sekalian. Allahu akbar. Serabut terlepas tu nampak hampir bergaduh keluar kat YouTube tuan sekalian. Orang balik selipar, balik kasut kat atas jemaah duduk labbaik ya Husain tuan sekalian. Dan tak pelik di Mekah ni pernah tumpah darah tahun 80-an 400 orang lebih mati tuan sekalian dah. Betul-betul dia ingatlah tahun 400 orang lebih jemaah hajiran mati. Bertempur, berbunuhan di tanah haram tuan sekalian. Ni benda-benda yang tak selesa tuan sekalian. Kadang tengok masa ziarah tu, kata ziarah ke batu, tuan-tuan dah. Tengok dia nak ziarah kubur Nabi, tapi selisih kubur Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tu sempat lagi mulut nak maki tuan sekalian. Kalau depan kita kata gocoh mulut. Tapi tu boleh besar lah, tengok sajalah hati lah marah. Kita cakap enak kok, tak. Tapi dia nak maki juga Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tuan sekalian. Apa kena-mena mulut Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ni? Bodoh, benda sejarah beribu tahun dah. Kalau bangkit semula pun takkan nak tambah balik Sayyidina Ali jadi khalifah pertama. Benda sejarah dah tuan-tuan sekalian. Tak tahulah muslimin dan muslimat kebodohan yang diwarisi tuan-tuan sekalian. Jadi maki sahabat tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, apa dia? Sembelih binatang kita sembelih. Korban kita sembelih binatang. Dia sembelih juga. Darah-darah sembelihan mereka lomor pada dinding Kaabah. Mana? Umur tahu dinding Kaabah punya pengotor jahiliah dan sekalian ni. Nabi tak pergi tahun 9 Hijrah. Tapi Nabi hantar wakil dan baca perutusan Nabi tuan-tuan sekalian. Apa berlaku tuan-tuan sekalian? Dah keluar daripada bumi Madinah, Allah turun pula surah At-Taubah. Surah At-Taubah dengan nama lain surah Al-Bara'ah. Al-Bara' lepas diri. Al-Quran ni nama pun banyak, gelaran Al-Quran ni banyak tuan-tuan. Bukan Al-Quran saja. Dipanggil juga gelaran Al-Huda, Al-Bayan, Al-Nur, At-Tibyan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Al-Shifa, Az-Zikr. Puluhan nama Al-Quran melambangkan Quran ni mukjizat paling besar. Muhasabahlah saya dan tuan-tuan kita ingat balik kita sehari-hari berapa jam baca Al-Quran atau berapa minit baca Al-Quran. Kadang-kadang rasa bersalah tuan-tuan. Saya rasa bersalah kadang-kadang pasal kita ni, saya dan tuan-tuan semua super kok. Banyak baca WhatsApp dan baca Al-Quran. Tak tahulah tuan-tuan ya. Nak buang WhatsApp kita campak tuan-tuan, maklumat ada kat situ, mesyuarat dan sebagainya. Teralik tuan sekalian. Tengok audio visual ni macam-macam keluar tuan-tuan. Duduk seorang sengih, mana banyak kita Quran baca dengan baca WhatsApp. Saya pun rasa bersalah tuan sekalian ni. Rasa ya Allah, nak sembahyang hajat pula tuan sekalian. Biar boleh kurang sikit. Nak baca media sosial tuan sekalian. Isu banyak, isu politik, sosial budaya kena baca tuan sekalian. Macam kami ni penceramah, nak mesyuarat, berusrah tuan sekalian. Tapi terlebih siapa Quran ni tak berapa sungguh.
Dan sekalian, Nabi bersabda khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu bagi siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mana tak Quran ni mulia sangat tuan-tuan sekalian. Dah. Jadi tuan-tuan sekalian, menarik. Apa berlaku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah? Turun surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah. Nabi panggil Sayyidina Ali. Mengapa Sayyidina Ali? Inilah sepupu Nabi, yang juga anak angkat Nabi, yang Nabi gelar Abu Turab, dan juga menantu Nabi. Kuat ingatan, kognitif yang cukup baik. Tuan-tuan sekalian, bukan semua kita ni super nampak ni. Luaran fizikal sama. Dah. Tapi dalam ni kita tak boleh nak teka hebat setara mana tuan-tuan sekalian. Itu pun kita berbeza latar belakang umur, latar belakang pendidikan. Tengok ada budak tahfiz. Super je jubah putih pun, tapi antara satu sama lain tak sama. Minggu lepas tu tahfiz An-Nur, tahfiz yang tuan-tuan bantu. Saya tu kan jaganya di Stew tuan-tuan sekalian. Kecoh lah keluar berita harian Metro viral di Facebook. Tuan-tuan pelajar kita setahun lebih habis 30 juzuk. Orang Palestin tak pelik kalau setahun lebih ni. Tapi kita Melayu kita rasa kagum, rasa impress. Sebab apa? Payah tuan-tuan Melayu nak boleh 30 juzuk ni setahun lebih. Dan tuan-tuan sekalian, setahun lebih. Main dulu pun saya pergi ke tahfiz Ustaz Dasuki Kias di Kelantan Macang. Ada juga setahun lebih tuan sekalian. Juga keluar Sarawak tuan-tuan. Rasa pelik. Orang Palestin biasa tuan-tuan. Antara sebut faktor pemakanan, lepas tu bahasa Arab. Faktor pemakanan satu hal lah, dia bantu kognitif, bantu ingatan hafazan kita tuan-tuan. Al-Quran kata apa? Wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Tengok. Allah sumpah buah tuan sekalian. Berapa Arab Palestin makan buah tin, buah zaitun. Dah kita nak kuat menghafal macam mana? Anak-anak makan cikedih. Cikedih, Maggi tuan sekalian. Oh, tak gerak, cetong buah kan. Jadi tengok, ada yang 5 tahun baru boleh habis 30 juzuk walaupun sudah masa. Ada tak habis langsung, duduk tahfiz 4 tahun boleh 5 juzuk. Ada mantap sama tuan-tuan sekalian. Walaupun saya tengok jadual sama, 4:30 pagi tahajud, 5 pagi tahajud, sembahyang sunat subuh, solat jemaah subuh, baca maghfirah, hafal Quran, berhenti sarapan, sambung baca Quran, pukul 11 berhenti sampai zuhur, tidur. Senyap belaka tahfiz. Lepas zuhur tuan-tuan makan tengah hari, baca Quran, petang main, malam lepas isyak sambung lagi, pukul 11 tidur. Jadual sama tapi tak sama tahap boleh menghafal tuan-tuan. Sebab tu kalau tengok dari sirah Nabi, siapa yang kuat ingatan bab hafal Al-Quran? Zaid bin Thabit, Ibnu Ammar anak Sayyidina Umar, Ibnu Abbas sepupu Nabi, Sayyidina Abu Bakar tuan sekalian, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ada hak taiko-taiko panglima, dia tak ada hafal banyak. Siapa dia? Khalid bin Al-Walid. Tak hafal banyak Quran tuan sekalian. Jadi bukan samalah tuan-tuan sekalian. Kita ke orang pun kena usaha juga tuan-tuan sekalian. Saya ada pesan kawan-kawan ni, hak pergi Mekah ni, 5 minit upload gambar, 5 minit upload gambar. Saya kata fokus. Geram juga. Ambil peluang duk Mekah 4 3 hafal Quran. Paling kurang dapat juzuk 30. Cuba buat satu KPI. Saya duduk 40 hari Mekah, macam Madinah nak boleh juzuk 30. Bukan 30 juzuk. Payah boleh. Juzuk 30 je bah kan. Dah, dia duk main ulang nu dah daripada muda sampai ketua. Qul huwallah inna a'taina. Hak tu dah. Dah malah ngafal tuan sekalian. Siapa jadi isu kat kampus itu imam, asal tak imam baca qul Allah. Dia kata qul Allah pun Al-Quran juga dia kata. Dah balang kampung tuan sekalian. Kita bukan nak tikai qul Allah tu, nak buat kata imam malah menghafal. Tapi itu tak apalah, cerita lama berlaku di kampung ni tuan-tuan ni. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, tuan-tuan kita usulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyraful ummati hamlatul Quran. Semulia-mulia umatku ialah orang yang menghafaz Al-Quran. Kita usulah. Saya pun slow juga tuan, tapi pakatlah kita usaha tu tuan-tuan. Ambil hafal 2 ayat satu hari ke tuan-tuan sekalian. Yang pakat insya-Allah tuan-tuan sekalian. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, Nabi baca pada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali pun baca hafal, kejar rombongan Sayyidina Abu Bakar dan serak suara Sayyidina Ali. Serak suara Sayyidina Abu Bakar di Mekah. Yang pertama baca perutusan Nabi. Yang kedua baca ayat Quran daripada surah At-Taubah. Apakah isi kandungan perutusan Nabi? Yang pertama, diberi tempoh 4 bulan kepada orang kafir yang masih bermukim di Mekah. Tuan-tuan ingat Fatu Mekah kita sebut Ramadan baru ni? Kita sebut Tazkirah Ramadan baru ni tuan-tuan sekalian. Di mana dalam Fatu Mekah ni
pembuka kota Mekah berbondong-bondong orang kafir Mekah memeluk agama Islam. Sebagaimana Allah rakamkan dalam Al-Quran. Kita semua baca, ibu-ibu hafal. Idza jaa nasrullah wal fath. Sampai kita Fatu Mekah. Berbondong-bondong pakat masuk agama Islam. Ramai-ramai. Beribu-ribu. Tuan-tuan, sebab apa ikut agama pemimpin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Ikut agama pemimpin. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Jadi tuan-tuan sekalian, bukan semua rupa 80 orang tak beriman. 80 degil termasuk Safwan bin Umayyah, seorang tokoh korporat di kalangan kafir Mekah. Dia boleh berfikir, kalau dia masuk Islam, macam mana perniagaan patung-patung berhala dia. Paling kurang niaga patung berhala setahun sekali, boleh buat duit musim haji. Kabilah Arab ada 360 kabilah Arab. Mari ke Mekah, nak balik beli patung berhala. Kaya lah tuan-tuan. Memang tuan-tuan, boleh dia fikir begitu. Pada Mekah ni, Makkah atau nama lain, Bakkah. Makkah atau Bakkah. Bumi penuh keberkatan. Orang pergi Mekah dia faham lah. Kalau musim haji, tuan-tuan nak duduk kat Mina ni. Jaga nak melontar kat Jamrah ni. Mungkin tuan duduk kat Mu'asim, tuan sekalian. Nak makan apa pagi-pagi? Makan apa kak? Langsung tak. Nak makan laksam ada jual. Nasi belauk, nasi khabu, ya. Ni pokok orang tani, jual tuan sekalian. Allah tuan-tuan sekalian. Saya kata Masya Allah. Cuba kau lah, boleh makan durian kunyit? Ada. Durian kunyit, kursi Apple Island. Siap packing tuan-tuan. Memang jual. Ya Allah, semua ada. Orang daripada Asia Tengah, tuan Saudi diberi kelonggaran. Dalam dia naik caravan dia tu, belakang ni, dia jual kapet. Ada jadah tempat dibenarkan mereka, Lego, mereka lelong, jual barang. Sebab apa? Saudi antara nak memudahkan jemaah daripada Asia Tengah. Sebab dengan mereka dulu, tuan-tuan, mereka sebab bahasa Turkish. Tuan-tuan, Asia Tengah ni. Tuan-tuan sekalian ni, mereka ni, tuan-tuan sekalian, zaman Soviet dengan penindasan yang berlaku di Azerbaijan, Turkmenistan dan sebagainya. Sedangkan di situ bumi ulama-ulama besar dunia Islam. Dia cara nak galak mereka, tuan-tuan, diizinkan mereka berniaga. Kita tak boleh. Salah kita tuan-tuan. Tapi asalnya memang kata, tuan-tuan, saya difahamkan memang kerajaan Saudi benarkan. Mereka datang caravan, belakang tu ada barang-barang untuk mereka berniaga. Ni kapek-kapek, sejadah cantik tuan-tuan sekalian. Ni. Tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, memang rezeki di muka ni murah. Saya ada kawan, nama Haji Nasir. Warga negara Saudi. Tok dia lama duduk Mekah, dia kat Jad tu dia dapat pampasan masa rumah dia kena roboh. Pembesaran Masjid Haram tuan-tuan sekalian. Juta dapat. Doktor perubatan tapi tak doktor. Dia main haji, dia ambil barang. Sekali musim haji tuan-tuan, tahu berapa kontainer dia ambil Maggi? Maggi, kak, 3 kontainer. Maggi Tom Yum, 3 kontainer. Habis tuan-tuan sekalian. Ya Allah kata. Ni, tak. Kawan saja Haji Khuzani, 2 kontainer arang. Arang ambil Malaysia, 2 kontainer tuan sekalian. 1 kontainer untung 25,000, 2 kontainer 50,000. Nak beritahu apa? Murah rezeki tuan sekalian. Ada seorang ustaz tuan-tuan, musim haji, ustaz kita. Dia bawa 2 hot tombol besar tu, air bancuh tuan sekalian, syai dengan kahwah, teh dengan kopi tuan sekalian. Sehari dapat 6,000. Tuan-tuan, tapi kita lah, kita fokuskan nak ibadah. Ada tak salah, ustaz pun dia orang mengaji tuan-tuan, nak cari duit tuan sekalian. Dapatlah duit tuan sekalian. Nak beritahu macam mana Safwan bin Umayyah fikir, kalau masuk Islam nak berniaga macam mana. Ada orang sepit dengan agama tuan sekalian, ada. Jadi tuan-tuan, tempoh dia beri 4 bulan ni tempoh memadai. Lepas 4 bulan tak beriman, keluar daripada Mekah. Mekah akan digazet sebagai tempat orang beriman, orang Islam saja tuan-tuan. Sampai sekarang lah. Kita pergi Mekah kat sepadan tu, kat pintu besar pintu gerbang, apa tulisan dia? No entry for non-believers. Tak dimasuk pada non-muslim. Mamnuk, dilarang tuan-tuan sekalian. Dilarang. Dah Saudi tak ada. Kafir ke? Ada, tuan ekspatriat. Kerja asing ramai. Sektor oil and gas, telekomunikasi ramai orang luar tuan-tuan. Daripada Europe, Amerika, semua Perancis ramai. Kita pun ramai kan pergi kerja Saudi. Gaji 70,000, 80,000 sebulan tuan-tuan kerja. Pensyarah universiti, jadi doktor, jadi arkitek, engineer. Dengan SNS, Saudi Network Service, tuan telekomunikasi, tuan dengan Nokia. 70,000 sebulan asas tuan-tuan sekalian tu. Tapi orang kafir ni mereka tak dia muka duduk di Abha, di Dahran, di Jubail, mana Riyadh tuan sekalian, Jeddah.
Boleh, tapi tanah haram Islam. Cuma sejarah tuan-tuan, ada OKP mencari kekuatan Mekah sebagai pusat jihad dan pusat perkembangan fahaman pan-Islamism pada abad ke-19 dan awal abad 20. Ini menarik tuan sekalian. Seorang kafir, bahkan bapa orientalis, saya ingat di top 5 tuan-tuan sekalian. Ingat nama Profesor Dr. Christian Snouk-Hagronje. Nama sebut Snouk-Hagronje. Buku dia menarik tuan sekalian. Orientalis besar. Dia tak tengok, dia ni profesor bidang teologi University of Leiden, Belanda tuan-tuan. Pada masa sama dia penasihat Islam kepada kerajaan Belanda. Belanda dah jadi Indonesia 350 tahun. Sebab tu tak sama. Tadi saya sepanjang jalan tu saya memang tahu tak kibar bendera Malaysia tuan-tuan. Ada satu benda pelik. Tak kibar bendera. Kalau tak Indonesia bulan Agustus, bendera di mana-mana. Semangat patriotik lebih orang Indonesia. Tuan-tuan sekalian, saya bukan sekadar sejarah mereka dia payah perjuangan untuk merdeka tuan-tuan, tapi meluruskan sejarah. Berbeza dengan kita. Sejarah ditulis oleh pemenang. Problem kita gitu. Daripada saya kecil sampai ketua, asal keluar keluar TV merdeka, tuan-tuan sekalian, Tunku Abdul Rahman, Datuk Panglima Bukit Gantang, Datuk On Jaafar menentang Melayu Union. Inilah dia ulang-ulang. Lepas tu tuan-tuan kena hidup tahu Sarjan Hasan, hak bau Lieutenant Adnan. Dah. Tuan-tuan, mana peranan alim ulama? Indonesia keluar semua. Iman Bonjol, Iman Diponegoro, Cak Nyudien, dia Aceh tuan sekalian. Zaman dia Dr. Muhammad Nasir daripada Masyumi, tuan sekalian. Ataupun siapa dia tuan-tuan? Bung Tomo, Bung Soekarno, tuan sekalian. So orang cucu dia macam siapa? Semua moyang mereka ni berjuang membebaskan tanah air. Sama kelompok Islamis, ulama agama ataupun kelompok kiri tuan sekalian. Kita tak ada tuan sekalian. Tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah Snouk-Hagronje tu menarik tuan sekalian. Sebab apa tuan-tuan, kita 400 tahun hilang sejarah. Di peringkat bagus sekolah belajar ni, kita belajar sejarah yang terpilih. Zaman Melaka ke jatuh 15-11. Bila pula jumpa sejarah Nuh menentang Melayu Union 1946. Sebab apa? Ada matlamat dia. Setengah-tengah tu kita ada kelompangan. Tak tahu apa berlaku pada sejarah tanah air tuan sekalian. Dalam keadaan tuan sekalian, perjuangan para alim ulama dan sultan-sultan yang beragama. Dan kita dirosak pemikiran. Tuan tengok filem-filem Shaw Brothers. Filem Shaw Brothers kan. Shaw Brothers orang Hong Kong yang duduk di Singapura buat filem, dan inilah P.Ramlee berlakon tuan sekalian. P.Ramlee tak salah. Tapi dalam filem tu tuan-tuan dia dimasukkan fahaman sosialis. Tuan sekalian, dia kajian UM buat tuan sekalian. Filem-filem P.Ramlee di studio Jalan Ampas. Digambar kalau Raja Melayu ni watak jahat Raja Melayu. Raja Melayu watak dia Sultan Mahmud makan di julang. Raja bersiung atau bodoh macam Musang berjanggut. Tak, betul, Musang berjanggut. Hero pemuda miskin macam penari beca. Hok jahat ni aristokrat, feudal, grup feudal macam bangsawan seperti Tengku Mahdi. Filem Antara Darjat sebagainya. Jadi tuan-tuan, memang syarah dimasukkan tuan sekalian. Jadi kita faham kalau sebut sultan mau jahatnya sultan. Tak begitu tuan-tuan. Di Selangor ada Sultan Sulaiman. Mengapa ada sultan hak boleh tulis kitab Jawi, dia dibaca di Masjid Surau? Ada Sultan Selangor yang alim. Tuan-tuan, daripada Istana Selangor, adanya Kolej Islam Melayu di Kelang. Kolej Islam Melayu yang diinisiatif oleh Profesor Dr. Zulkifli Muhammad. Di Kelantan ada di Akademi Islam di Lampuri. Dulu YPTIK juga daripada Istana Sultan Kelantan. Di Terengganu ada raja yang alim, yang warak, Sultan Zainal Abidin III, ada Al-Hallu wal-Aqdi al-Masyura, termasuk Tok Kupalo. Dan tengok pelaksanaan syariat Islam orang Terengganu. Tahun 1911 tu masih lagi. Kampung Ustaz Dr. Takiri, apa? Seberang Takir. Dr. Khairuddin Ahmad At-Takiri. Tahu At-Takiri? Seberang Takir. Wah, kampung dia. Kawan ni seorang lagi pening, Ustaz Lutfi Batnani. Saya benda Ustaz Lutfi Batnani, Ustaz Lutfi Batunam. Seberang Takir, tertakir ni. Ni. As-Sadiqah, bab-bab mencuri, potong tu. Kampung ni seberang Takir. Naik kayu perahu pergi seberang tu, seberang Takir. Tu siapa pelaksanaan syariat Islam. Tuan-tuan, anak kita kena tengok sejarah. Siapa dia Syekh Abdul Samad Falim Bani. Tuan-tuan, tengok apa kaitan Mekah. Snouk-Hagronje melihat
Hak balik ni tuan-tuan, balik daripada Mekah, balik buat haji, akan lawan penjajah. Orang Indonesia lawan Belanda, orang Tanah Melayu lawan British, orang sebelah Fatani Darussalam, bumi Islam. Lawan penjajah Siam. Sampai zaman Pibo Songgram, bunuh Tuan Guru Sulung Muhammad Amin. Tahun 1948, tuan sekalian. Dulu ulama-ulama lawan. Syekh Abdul Samad Faliman ni tuan-tuan kenal kitab Sirus Salikin. Tak kenal, dia tokoh jihad. Bukan sekadar mengajar dia menjadi haram. Balik mesyuarat di Pulau Duyung dengan Tok Kupaluh. Tuan-tuan menarik sejarah ni tuan-tuan. Saya tulis sebuah buku tu pun apa KDN ugut lah, kilang cetak tuan-tuan. Tahun depan pula kita buat edisi baru. Mana? Tuan-tuan, dahsyat. Sayang tuan-tuan kalau kita tak tengok sejauh ulama-ulama ni berjuang, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok. Contoh. Indonesia nama dia Perang Padri. Digerakkan oleh Tuan Guru Haji Miskin. Ni orang balik Mekah tuan-tuan. Balik tuan-tuan lawan Belanda perang. Perang Sabil, perang jihad. Mengapa digelar Perang Padri? Sebabnya Belanda namakan Perang Padri, hak berjuang ni pakai jubah putih. Pakai jubah putih. Hak geng-geng balik Mekah. Tuan-tuan sekalian. Baik. Tanah Melayu tuan-tuan. Malas kemarin dulu saya di Hulu Terengganu. Ceramah. Parlimen Hulu Terengganu di Dun, Maghrib di Dun Telemong, lepas Isyak di Dun Ajil. Hulu Terengganu lah. Hulu Terengganu tuan-tuan sekalian. Hulu Terengganu Dun Telemong. Dun Telemong nama kampung pelik-pelik. Kampung Tok Imang Lapor. Kampung Tok Imang Lapor. Kalau Tok Imang Lapor, makmu tabak ke bulu. Tuan-tuan sekalian. Jadi kampung tuan-tuan, Telemong ada satu kampung nama Kampung Padang Kacung. Apa sejarah Kampung Padang Kacung? Tuan-tuan sekalian, mudah ya. Tuan-tuan LP2 exit Kuala Telemong, jumpa Kampung Padang Kacung. Ada makam syuhada. Bukan Palestin saja makam syuhada, bukan Algeria saja. Terengganu ada makam syuhada. Kampung Padang Kacung. Tuan-tuan sekalian. Jadi tahun 1921, ni sejarah tuan-tuan, MIO British Military Intelligence Officer merekodkan bahawa tubuh Syarikat Islam Terengganu oleh ulama-ulama tuan-tuan sekalian seperti Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong, Tuan Guru Haji Musa Minangkabau, Tuan Guru Haji Omar Siam. MIO sebut ada 700 orang ahli Syarikat Islam Terengganu, dan gerakan ini diinspirasi daripada Syarikat Islam Indonesia. Tuan-tuan, ulama-ulama ni dia mengajar pada berniaga, dia ambil barang, ambil kain-kain daripada Indonesia. Seperti Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong, dan sekapan dengan dia ialah tok kepada ahli parlimen Marang. Tuan-tuan kenal ahli parlimen Marang, tuan-tuan sekalian. Jadi cerita ni bukan cerita main-main. Saya usrah dengan Tok Guru di Kenyir, tuan-tuan sekalian. Dia menangis sungguh. Dia, Allah, saya rasa bersalah. Kita tanya soalan sejarah, dia menangis sungguh, menangis, air mata berjurai. Kata sudahlah. Rupanya Kenyir, tuan-tuan, Kenyir tuan sekalian. Dulu kampung-kampung Melayu zaman dulu. Pejuang Pahang dia lari kok, dia bagi Terengganu mati kok turun. Kok jalan kampung tu. Yang mereka pergi ke pondok Rusila. Rusila ni tuan-tuan, zaman dulu pondok pengajian. Sebab tu ahli paling marah tu dia anak pada Tuan Guru Haji Awang Abdul Rahman. Haji Awang Abdul Rahman, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Yusof. Dia ketua ulama tuan sekalian. Jadi kalau pondok kat mana, hak tandas. Kita masjid, hak belah kiri tandas tuan sekalian. Itulah pejuang pada Tok Bahaman dan lain duduk beberapa bulan semasa diburu oleh British. Jadi kalau kita gemuk Tok Guru, tuan-tuan, ada lantera kapal besar ni, lantera kapal, lampu kapal yang masih disimpan. Yang pelayan ni Tuan Guru Haji Abdul Limun dengan Datuk pada Tok Guru, tuan, Tok Jadi. Tuan-tuan, atau tuan naik tingkat 2 masjid tu nampak kayu tu, ini hak dibawa balik pada Indonesia masa pelayanan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong. Mereka inspirasi daripada gerakan Syarikat Islam Indonesia. Syekh Omar Said Cokro-Minoto, Haji Saman Hudi, Haji Agus Salih yang berjuang lawan Belanda. Balik itulah tubuh kat Terengganu tuan sekalian. Tak ada buku teks sekolah tuan-tuan, tak ada. Sedangkan semua ni semua primer ni. Dapat ni MIO British tuan sekalian. MIO ni rekod semua tuan-tuan. Rekod semua tuan-tuan apa tuan sekalian. Jadi perang pun berlaku daripada kacau. Masa perang tuan-tuan, mereka ni hok grup balik Mekah. Ramai Tok Haji. Kibar bendera Khilafah Uthmaniyah. Tuan-tuan rasa muskil lagi betul tak usah tengok di arkid negara. Belakang terak polis British ni, pasal apa mereka pakai semutar, pakai serban. Mereka ni agamawan. Pakai semutar tuan sekalian. Mereka balik Mekah. Sama di Kelantan, apa kata Mekah dengan Mekah sebagai pengkalan semangat jihad kepada perjuangan orang Kelantan. Anak kita nak sambut Merdeka Azad ni, buku teks sejarah KBSM tulis Tok Janggut.
Lawan British, mati 1915 sebab apa? Tak puas hati, tak dapat kutip cukai. Betul ke tuan-tuan? Tak betul. Sejarawan tanah air kita Profesor Dr. Ni Anwar Ni Mahmud almarhum meninggal dah. Beberapa tahun lepas 2013, 2012 meninggal dan orang hebat lah. Buat kajian tentang campur tangan British di Kelantan dan penentangan rakyat. Dia pergi ke London, masuk Museum of War, masuk muzium perang, jumpa rekod-rekod British daripada MIO British tahun sekalian. Antaranya maklumat sangat berharga tuan-tuan. Tok Janggut ni tok guru ulama, nama Tuan Guru Haji Hasan bin Munas, belajar di Mekah 10 tahun lebih. Guru utama dia nama Syekh Ahmad Ismail Al-Fatani. Dulu ulama tanah Jawi tuan-tuan boleh mengajar di Masjid Haram. Sebab tu kita ada kampung Melayu dekat belah Masjid Tabuk kita. Pergi Hajiat tu. Pergi Hajiat tu, tempat kampung Melayu. Tuan-tuan, sampai sekarang orang belah kita duduk situ lah. Macam Bok Lokman, artis kan. Dia, sepupu dia, keluarga dia ada lagi masih di Mekah. Termasuk bekas Mufti Terengganu Syekh Abdul Halim. Juga masih ramai keluarga di Mekah tuan-tuan. Ni sejarah orang Melayu dulu tuan-tuan. Kalau mereka mengaji, mereka tak balik, mereka duduk sana. Pergi Hajiat tu. Tuan-tuan, jadi tahun 1914, tuan-tuan sekalian, keluar fatwa Jihadul Akbar oleh Mufti Kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah ni memayungi bumi umat Islam 600 tahun lebih. Daripada Khalifah Osman Ortogul sampai Sultan Abdul Hamid II. Ni bukan cerita main-main tuan-tuan ni. Sampai kesan kita mimbar Jumaat, kita doa pada Khalifah di Turki. Hinggalah tahun 1915 British mula buat larangan pada Imam dan Khatib doakan Khalifah di Turki. Tuan-tuan pergi ke Museum Aceh, tengok ada meriam Turki. Pasal apa? Jatuh Melaka tahun 1511 tuan-tuan, maka Aceh Darussalam jadi pengkalan Islam di Nusantara. Jadi Khilafah Osmani hantar kapal meriam ni, hantar kepada Aceh Darussalam. Raja-raja hebat, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Thani, ulama-ulama Aceh pun hebat. Syekh Samsuddin Al-Sumatrani, Syekh Abdul Singkih, Syekh Hamzah Fansuri, tuan-tuan sekalian. Jadi memang kita pakai empiris sejarah dia tahu, bukan main-main tuan-tuan. Itu boleh kibar benda khilafah Uthmaniyah masa perang di Terengganu tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, fatwa tu fatwa Jihadul Akbar, menyuruh masyarakat bangkit lawan penjajah dan ditampal fatwa di Masjid Haram tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan, Senok Hagronje ni dia buat kajian ya. Dia orang kafir, nak kena tahu juga apa kekuatan Mekah ni sebagai pusat pan-Islamism. Tuan-tuan sekalian, membangkit semangat penyata umat Islam, semangat jihad tuan sekalian. Dia akhir masuk Islam. Dan ingat tadi, dia nak tukar nama apa? Abdul Ghafur. Cantik nama. Abdul Ghafur nama tuan-tuan. Dia boleh belajar bahasa Arab. Tengok halakah-halakah dulu, halakah ilmu tuan-tuan. Dia tengok orang tanah Jawi sangat terpengaruh dengan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Tuan-tuan, Tok Janggut tuan-tuan, tahun 19 keluar fatwa tadi. Syekh Ahmad Ismail Al-Fatih suruh dia balik berjuang dan susun gerakan jihad. Dia balik ke Kelantan, dia susun tuan sekalian. Dan menarik juga, ada surat pada tangan Tok Janggut, surat Khilafah Uthmaniyah. Ini bukan cerita main-main tuan sekalian. Dia berlaku perang 1915, dia mati syahid di Jeram. Dan Prof Anwar dapat ambil gambar kat masa muzium tu, gambar Tok Janggut. Tok Janggut kena gantung kaki ke atas, kepala ke bawah, 3 hari 3 malam tepi Sungai Kelantan. Tuan-tuan, mengapa kita tak beritahu yang sebenar tentang ulama ni berjuang untuk menentang penjajah kafir tuan-tuan sekalian dengan semangat yang datang daripada Turki, semangat di Mekah tuan-tuan sekalian. Dan Senok Hagronje tuan-tuan, dia balik ni dia buat apa tuan-tuan? Dia buat proposal kepada kerajaan Belanda macam mana halang orang Indonesia pergi nak haram tu tak boleh. Haji rukun Islam. Cara dia buat pajak haji, cukai haji. Dia nak suruh susah nak pergi Mekah, dia buat pajak, buat cukai haji tuan sekalian. Inilah sejarah seorang kafir orientalis besar dunia nak kaji kekuatan Mekah ni sampai masuk Islam tuan sekalian. Abdul Ghafur, Senok Hagronje tuan sekalian. Saya cuma nak kait dengan tentang tema kemerdekaan biar kita nampak lah dalam keadaan kita nak sambut esok mereka kena faham tuan-tuan, ulama ni mereka berjuang tapi sejarah mereka disepikan. Tuan Guru Haji Abdul Limbo masa lepas perang pada Kacung, dia ditahan dan dibuang ke Mekah. Buang ke Mekah tahun 1928. Orang Melayu kata bagus orang putih hantar Tok Guru Haji Mekah. Tolong Tok Guru kena buang. Dia kata baik lagi British tuan sekalian. Mati di Mekah tahun 1929. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong tuan sekalian. Tuan sekalian, tak cerita pasal Ustaz Bakar Al-Bakir lagi, Ustaz Ra'uh Noh, Ustaz Abdul Tamimi tuan-tuan. Ustaz Bakar Al-Bakir
British perkenalkan Odin Daurat, 5 penjara dia masuk. Jun 1948, 5 penjara tuan-tuan. Kalau catatan Ahmad Bustami, apa makanan Ustaz Bakar Al-Bakir dalam penjara? Tuan-tuan ambil tahu tak? Ustaz Bakar Al-Bakir yang juga mudir Ma'ayat Syarif Gunung Semanggul, diberi makan nasi campur dedak ayam. Inilah ulama menjual kemerdekaan. Tapi tak disebut tuan-tuan. Tak disebut, tak dibentang kepada generasi muda pada hari ini. Sayang tuan-tuan, mengapa kita tak jujur dengan sejarah? Tuan-tuan sekalian, Indonesia tak ada masalah. Apa masalah tunjukkan Imam Monjol sebagai ulama yang memperjuangkan kemerdekaan, Dr. Muhammad Nasir, tuan-tuan sekalian? Apa masalah? Walaupun yang mengentar parti Golkar semua, tuan-tuan sekalian, ataupun Parti Nasional Indonesia, Soekarno, IR Soekarno, tapi dia tak kena pada sejarah, tuan-tuan sekalian. Itu yang orang macam Muammar Gaddafi, tuan sekalian. Tak, walaupun sisi gelap dia Ba'ath Socialist Arabism, tapi keluar duit 26 juta, 12 million buat filem terkenal dunia, The Lion of the Desert. Sehingga pada Syekh Omar Mukhtar, tuan sekalian. Syekh Mukhtar ni tuan-tuan mati syahid ulama, digantung, tuan sekalian. Siapa Anthony Quinn hok berlakon filem watak utama jadi Syekh Mukhtar ni kena boykot di dalam industri Hollywood. Sebab apa? Yahudi kontrol Hollywood 80%. Dia lepas tu merunut teruk, tuan-tuan. Digelapkan populariti Anthony Quinn, tuan sekalian. Tuan-tuan kalau tengok dunia memang bukan tentang Malaysia saja, dunia tuan-tuan ulama dah bangsa, tapi dah merdeka kena hijack, tuan sekalian. Tuan tengok saya pergi Algeria. Saya sampai di Aljazair, ke kota Kasbah, ke Beit El Kuwait, ke Algiers, tuan-tuan sekalian. Saya pergi ke makam syuhada. Saya impress dengan sejarah Algeria. Saya minat. Dulu zaman universiti saya nulis guna nama samaran Abdul Qadir Hachani, ulama tokoh gerakan Algeria. Saya pergi, tuan sekalian. Pergi tempat bukit tempat mereka perang, jumpa tempat tu dan pergi makan syuhada, melawat kubur Syekh Abdul Qadir Aljazair. Algeria ialah negara paling hebat lawan penjajah. 1 juta mati, tuan-tuan. 1 juta. Sebab tu Aljazair digelar negara 1 juta syuhada. 1 juta mati lawan Perancis. Merdeka tahun 1962 dan Perancis beri kemerdekaan pada anak didik dia, FLN, Front Liberation Nationalist. Habis tak ada cerita lama, tuan sekalian. Itulah Algeria, Aljazair, tuan sekalian. Cupalah mana-mana, tuan-tuan. Tengok yang berlaku, tuan sekalian. Kalau Maghribi, Syekh Abdul Karim Khattabi, ulama. Nigeria, tuan sekalian. Nigeria dijajah oleh British. Kita tengok Khalifah Sokoto, tuan-tuan. Kaduna, ini tempat Islam, tuan sekalian. Ulama besar mereka Syekh Danfodio. Dia lah orang alim, karang 80 buah kitab dalam bahasa Hausa, bahasa Fulani. Tengok, British tangkap, British buang Syekh Osman Danfodio, tuan-tuan. Dah. Di mana hak paling dahsyat juga? Di Sudan, Syekh Muhammad Al-Mahdi lawan dengan British. Jana Gordon kata inilah tempat British paling teruk diasas oleh pejuang daripada pemberontak dan sekalian pada pejuang Islam. Tuan-tuan, tengok Palestin dijajah oleh British 1917. British mengalahkan tentera Khilafah Osmaniyah di bawah kepimpinan British Sir Lord Allenby. Apa jadi pada British, tuan? Siapa yang memulakan perjuangan membebaskan tanah Palestin, tanah Israel daripada British dan Zionis, tuan sekalian? Ulama siapa? Syekh Izzuddin Al-Qassam. Menarik, tuan-tuan. Syekh Izzuddin Al-Qassam yang sekarang ni nama tu diabadikan kepada Brigadier Al-Qassam, sayap tentera Hamas. Dia ni orang Syria. Orang Syria. Belajar di Abu Kinanah, belajar di Mesir, Al-Azhar, alim. Tapi tengok bahaya pada Palestin. Dia pergi duduk di Palestin, di Haifa, buka madrasah. Dan dia bukan sekadar mengajar kitab, dilatih pemuda-pemuda, remaja-remaja jihad, semangat jihad untuk lawan dengan British. Dia syahid tahun 1935. Tuan-tuan, jangan terkejut, pada tahun yang sama tokoh alam Melayu kita pun dipenjarakan di Palestin. Siapa dia? Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Kena penjara di Palestin, tuan-tuan sekalian. Jauh jalan ke Burhanuddin, tuan sekalian. Saya nak beritahu tadi, bagi orang reti agama ni tidak ada sempadan geografi, tak ada sempadan nation state, sempadan negara bangsa, melainkan sempadan akidah, sempadan la ilaha illallah. Tuan-tuan pernah tanya, mengapa kubur Syekh Abdul Samad Falimbani bukan di Indonesia? Mana kubur dia? Bangkok. Dia terlibat perang di Fatani, Darussalam, tuan, lawan dengan penjajah Siam. Mesyuarat di Pulau Duyung di Terengganu, tuan sekalian. Nak beritahu, tak ada sempadan geografi, tuan-tuan. Inilah pasal apa Wali Songo perang di Melaka lawan penjajah Portugis? Ini semua anak kita tak dedah di bangku sekolah. Yalah, mereka belajar surface di permukaan. Pergi jauh kita tengok, Allahu Akbar. Sayang ketak kaji pada ulama ni, tuan-tuan sekalian. Tengok syair Raja Ali Haji.
Baca syair Raja Ali Haji tuan sekalian. Ni saya nak beritahu tuan mana kita nak merdeka, nak sama merdeka, ingatlah tuan-tuan sekalian. Dah orang yang mati, dibunuh syahid, tuan-tuan sekalian. Yang dipenjara, yang dibuang negeri, tuan-tuan sekalian. Nak balik cerita tadi Sambung balik tuan-tuan sekalian. Panjang bab merdeka hari ni. Semangat merdeka tuan sekalian. Baik, nak beritahu tuan sekalian. Okey, tahun depan musim haji tak dibenarkan orang kafir datang ke Mekah. Nabi tak suka dan iklan tahun depan Nabi akan hadir bersama umat Islam. Sebab tu iklan setahun lebih awal tuan-tuan, dan di penghujung bulan Zulkaidah tahun 10 Hijrah. Tepatnya tanggal 25 Zulkaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin rombongan haji tahun tu. Nabi keluar daripada Madinah. Sahabat-sahabat bersama Nabi dan daripada pelbagai penjuru tanah Arab pun berhimpun di Mekah. Daripada Arafah berlakulah himpunan paling besar di zaman Nabi. Hajjatul Wida', haji perpisahan, haji terakhir. 130,000 umat Islam yang berhimpun dengan Nabi. Ada riwayat kata 140,000. Nak beritahu kalau sudut perbandingan tuan-tuan adalah kejayaan dakwah Nabi dengan ada pengkalan kuasa. Tuan-tuan, dakwah Nabi di Mekah 13 tahun. Siapa yang memimpin? Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abdul Uzza, Abu Lahab, Umar bin Hisham, Abu Jahal, Abu Bukhtar bin Hisham. Orang Islam 13 tahun, 300 orang lebih saja. Dengan pengkalan mereka di rumah Arkam bin Abi Arkam, anak muda daripada kabilah Bani Makhzum. Tengok 10 tahun di Madinah. Nabi ada pengkalan kuasa, Nabi ketua kerajaan, Nabi ada jentera kerajaan, Nabi tuan-tuan, 100,000 lebih yang berhimpun di Arafah pada Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Maka ulama-ulama buat satu perbandingan, inilah kejayaan dakwah Nabi dengan ada pengkalan kuasa, dengan ada pemerintahan. Tuan-tuan tak suka apa politik dengan politik apa sekalipun tuan-tuan, politik sangat penting. Allah jadikan kita khalifah di atas muka bumi, iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, baik haji wida. Baik, saya balik peristiwa penting hak tajuk kita pada malam perjanjian Hudaybiyah. Mengapa berlaku perjanjian Hudaybiyah? Yang kita baca Al-Quran dan surah At-Taubah tuan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam Nabi kita tidur dan Nabi bermimpi. Mimpi para rasul ni mimpi ada petunjuk kak. Kita mimpi juga bang. Mimpi kaya. Mimpi buka cawangan. Mimpi ni kalau orang rumah gerak marah mana. Tengah syok mimpi kejut. Subuh, kelas subuh faham. Tak mimpi mana tidur kita. Rasul-rasul mimpi ada petunjuk. Contoh apa? Kita nak ibadah korban ni tuan-tuan, ingat apa akar kepada sejarah korban? Mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tengok apa esok berlaku tuan-tuan sekalian. Maka kita buat ibadah korban. Dan mimpi Nabi kali ini tuan-tuan, Nabi mimpi dengan sahabat-sahabat Nabi masuk ke Mekah dan memakai ihram. Maka esok lepas solat subuh berjamaah, Nabi terangkan kepada sahabat apa mimpi baginda semalam. Biasa tuan-tuan, Nabi terang tentang ayat Quran yang turun semalam. Kalau ayat Quran turunlah, maka sahabat-sahabat ambil peluang menghafal. Tapi pagi ni cerita bab mimpi. Oh tuan-tuan, seronoknya sahabat-sahabat. Mana mereka akan ke Mekah. Yang paling seronok golongan muhajirin. Muhajir yang berhijrah Mekah ke Madinah. Madinah Al-Munawwarah, bandar bercahaya. Ini gelaran nak Nabi beri pada Madinah. Nama baru dulu Taibah ataupun Yathrib. Tengok gimana hotel, funduk Taibah tu, hotel Taibah tu. Taibah nama lama, Madinah, Yathrib pun sama juga. Sama saya sebut kata tuan-tuan, kita pun tukar juga biar comel nama-nama tempat. Tak ada dah Batang berjunta. Tak ada. Tukar Bestari Jaya. Terengganu banyak nama kampung pelik-pelik tuan-tuan. Kampung pelik-pelik. Berhala Tambung dibesuk tuan sekalian. Dulu di Parlimen Terengganu kampung Pulau Babi. Allahu Akbar. Tak jauh nama. Pulau Babi tuan sekalian. Pulau Babi, muslimin dan muslimat sekalian. Zaman Tan Sri Mukhtar tukar Pulau Bahagia. Oh comel nama. Pulau Bahagia tuan-tuan sekalian. Pulau Bahagia, bukan Pulau Khinzir. Saya dah tengok zaman sekolah tu, kita masuk sekolah lepas. Budak-budak kan satu 45 ibu-ibu. Sekolah premier tuan sekalian tu. Kawan ta'aruf, minggu ta'aruf. Kawan kita ta'aruf, saya Muhammad bin Zamri.
berasal daripada kampung Pulau Bahagia, belakang saung Pulau Babi. Zaman budak-budak nakal, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi itu kau cantik. Mana Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya. Jadi Nabi suruh buat persiapan nak musafir. Mereka juga bawa 70 ekor unta untuk disembelih. Dan rupa Nabi keluar ada 1,400 orang, tuan-tuan. Peristiwa dapat maklumat tu sampaikan kepada Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Abu Sufyan terus panggil mesyuarat tergempar di Darun Nadwah. Mereka ada pusat pemusyawaratan mereka, tuan-tuan sekalian. Mereka Arab Hadari, Hadarah, tamadun, tuan-tuan sekalian. Jadi mereka ambil beberapa keputusan. Yang pertama, akan halang orang Islam daripada masuk ke Mekah. Mereka bentuk 200 orang pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Saya sebut tadi Khalid Al-Walid tahun 3 Hijrah ni kafir lagi. Dan tahun 6 Hijrah kafir lagi, di masuk Islam tahun 7 Hijrah, tuan sekalian. Lepas tu mereka pergi jumpa kabilah Arab yang menganut agama Wathani, agama sembah berhala. Seperti kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah. Beritahu Mekah ni akan diserang oleh tentera Islam daripada Madinah. Bohong, tuan-tuan. Orang Islam bukan nak perang. Itu maklumat tak betul. Orang Islam 1,400 orang. Formasi pergerakan untuk mereka letak di hadapan. Letak kalau tanda untuk disembelih. Tuan-tuan, orang Islam, tuan sekalian, pakai ihram nak perang benda je. Pakai ihram, underwear tak pakai. Nak perang benda je, tuan sekalian. Tak. Letak kalau tanda untuk disembelih. Kita tak begitu, kita lembu beli lah. Surah 45 ekor sembelih gitu lah. Tambak-tambak dia. Kalau tempat-tempat ramai, tuan-tuan, yang sangat meriah korban, memang ada tradisi letak kalung tanda pada binatang nak disembelih, tuan sekalian. Contoh, tuan, ada Kashmir, Pakistan. Saya biasa korban tempat ni Kashmir, Pakistan, Bangladesh. Meriah, tuan-tuan. Saya nak bandingkan, kita memang jauh, tuan-tuan, yang nak hina mak Bangla. Memang tempat dia meriah. Dia tu hantar duit tu. Mereka mazhab Hanafi, mereka wajib korban, tuan-tuan. Tuan-tuan, meriah sungguh korban mereka. Meriah, tuan-tuan. Kalau Bangladesh 3-4 kali juga korban, tuan-tuan. Saya suka pergi pasar lembu dia. Pasar lembu paling besar dia, pasar Gapteli. Pasar Gapteli, tuan-tuan, di Dhaka. Lembu aja, lembu, tuan-tuan. Siapa sebesar-besar lembu, ada bonggol pada atas, tuan-tuan. Lembu yang India ekspor ke Bangladesh. Mahal harganya, tuan-tuan sekalian. Dan tengok-tengok hitam ni, lantai ni bukan minyak tai lembu, tuan-tuan sekalian. Punya baunya ceritalah. Lepas tu meja panjang ni diatur gelas syai. Dia bukan syai, dia cai. Udu, tuan sekalian. Teh. Air masuk geleguk air. Kawan dia terus dia, Ustaz. Teh. Tak apa lah. Saya tahu cerita, tuan-tuan, sama Kashmir, Pakistan, Bangla ni sama. Rupa dia masak air tu bawah, tuan-tuan. Bukan kayu api saja. Tai lembu kering. Sebab tu kalau kita korban di Kashmir, Pakistan, Bangladesh, dia sekor tu semua dia ambil. Kulit, kepala, perut, tai lembu pun dia ambil. Ya. Tai lembu dia ambil, tuan, ditampar di ni, berdebat. 2-3 bulan lepas tu kering, jadi bahan api. Jadi bahan api, tuan sekalian. Itu kegunaan tai lembu untuk maklumat, tuan-tuan. Jangan tempat kita campur tai lembu isap ganja, tuan. Ketung tu campur tai lembu juga, tuan sekalian. Penat. Jadi, tuan-tuan sekalian, minum tadi air buat teh, buat chai lah, buat chai, tuan sekalian. Boleh minum, kata tak boleh minum, tapi minum teh perasa tai lembu lah, tuan-tuan. Geli tengok. Dah. Di Kashmir, Allahu suka, tuan-tuan. Sepanjang-panjang hari tasyrik mereka bertakbir. Sama bang takbir sepanjang hari tasyrik, tuan sekalian. Di mana-mana orang sembelih korban. Itu seronok, tuan-tuan. Banner sambutan korban. Dah kalau beli lembu mereka letak tekan tanda untuk disembelih. Kashmir saya semain di Muzaffarabad untuk buat korban, tuan saya Ustaz Kamal Syari, Ustaz Azli, tuan sekalian, Ustaz Azli Musa. Jadi saya tengok start subuh berhimpun di masjid, penuh masjid, melimpah-limpah. Mereka dah mula tu pada subuh sambutan dengan takbir raya berjemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya semangat, tuan sekalian. Lepas takbir, okey, sama dengan tazkirah Maulana ataupun Mulvi. Maulana dan pakai Mulvi. Dan mereka beri tazkirah kelebihan korban, ukhuwah fillah, mahabbah fillah. Lepas tu sama pula takbir. Tazkirah pula bergilir sampailah sembahyang raya. Kalau takbir tempat sembahyang lembu pula, tuan sekalian. Dah kita tengok buat takbir raya. Jabatan Halal Islam, Halal Agama Terengganu, JHAT, keluar sekalian, tuan-tuan, baru ni solat raya Aidilfitri seluruh Terengganu 8:30 pagi. Tok bila tak siap masjid surah pukul 8 baru bunyi speaker Allahu Akbar, Allah.
Orang ramai mai apa? 8.20 atau 8.25. Tak sungguh tuan-tuan. Tok imam tak apalah mari lewat sunnah tuan sekalian. Ni kalau tok makmum ni tuan sekalian. 5 minit takbir raya. Tak sungguh. Saya rasa satu benda tuan, sebab kita ni pasal apa tak meriah raya korban tuan-tuan, sebab untuk raya puasa kita dah terlampau terlebih sangat. Sampai sebulan lebih raya tuan-tuan. Rumah terbuka Aidilfitri. Tengok tarikh 2 Zulkaidah. Tak habis-habis open house. Allah banyak sungguh tuan-tuan dah. Kita pun selera lepas makan, lepas makan, selera makan, tolak batu, kayu PVC, kelulitan karak tak makan. Sungguh tuan-tuan, kesan dia memang tak meriah raya korban. Lepas tu cuti pendek, macam-macam alasan mereka meriah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi sampai di Hudaybiyah. Unta Nabi berhenti, tak beranjak. Nabi paksa, tak beranjak. Paksa, tak beranjak. Dia kata Nabi sedar ada kuasa langit yang menahan unta Nabi daripada bergerak. Sebagaimana kuasa langit menahan gajah-gajah Abrahah daripada menawan Mekah. Nabi suruh sahabat-sahabat berehat di Hudaybiyah. Masing-masing turun dapat air telaga Hudaybiyah, tak cukup. Berlaku mukjizat, Nabi cabut anak panah Nabi, suruh sahabat pacak pada dasar telaga dan keluar air, keluar mata air, semua sahabat dapat minum. Nabi nak masuk ke Mekah. Nabi tak sahabat-sahabat teruja nak masuk ke Mekah. Maka Nabi, tuan-tuan sekalian, Nabi hantar perunding. Siapa dia? Sayyidina Osman bin Affan, yang kita gelar sebagai Zunnurain, orang yang mempunyai 2 cahaya. Digelar begitu kakak sebab Sayyidina Osman pernah berkahwin dengan 2 orang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan serentak haram, kali serentak masa yang berbeza. Tahu siapa? Ruqayyah. Ruqayyah wafat pada 17 Ramadan hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Wafat tuan sekalian. Nabi balik Puan, Nabi sedih. Ya, tapi tak Sayyidina Osman sedih, hilang isteri tuan-tuan, dan hilang hubungan persembendaan dengan Nabi. Nabi sebagai mertua dia. Nabi tawarkan pula adik kepada Ruqayyah yang bernama Ummi Kalsum kepada Sayyidina Osman. Itulah kita gelar Zunnurain, orang yang mempunyai 2 cahaya. Baik. Sayyidina Osman pergi masuk ke Mekah. Cuma lambat balik. Semula ke Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah terdekat dah. Lambat balik. Tuan-tuan, timbul satu khabar angin bahawa Sayyidina Osman telah mati dibunuh oleh orang Mekah. Tuan-tuan, dengan ada orang sangat marah dan bersemangat, maka mereka telah berbai'ah dengan Nabi, dan bai'ah ini kita namakan bai'atul Ridwan. Di sebuah pokok mereka berbai'ah, mereka balas setiap titik darah Sayyidina Osman yang tumpah. Tuan-tuan, walhal itu khabar angin, tapi ada hikmah rupanya. Apa hikmah dia? Orang kafir Mekah dengar orang Islam berbai'ah, timbul rasa takut. Sebab Hudaybiyah dengan Mekah dekat dah. Kalau perang, belum tentu mereka boleh menang, dan belum tentu mereka akan selamat. Tengok track record tuan-tuan sekalian. Berapa siri peperangan, perang Badar, kita sebut Ramadan baru hari itu. Allah gelar Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil. Berlipat kali ganda, 3 kali ganda Mekah, kalah Mekah. Kita baca Al-Quran. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum adillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Tuan-tuan, apa lagi tuan-tuan? Perang Uhud 7 Syawal hari 1. Pusingan pertama menang tentera Islam, walaupun 700 lawan 3000. Pusingan pertama menang, tapi ni tentera pemanah 40 orang daripada 50 orang buat kesilapan. Turun daripada bukit, tragedi menimpa kepada sahabat pula 70 syahid. Abdullah bin Haram, Hanzalah bin Abu Amir, Mus'ab bin Umar, Sayyidina Hamzah pak saudara Nabi. Perang Ahzab ni kemuncaklah. Demikianlah kita sambut perang Ahzab pula tuan-tuan. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ahzab bermaksud pasukan yang bergabung, kumpulan yang bersatu. Iaitu kerajaan Mekah bergabung dengan kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. 10,000 orang. Tentera Islam 3,000 orang. Menang? Ya, menang tentera Islam. Maka mereka nak elak perang itulah mereka hantar wakil untuk berunding. Wakil ini seorang pemimpin yang pandai berpidato, namanya Suhail bin Amr, tuan-tuan sekalian. Baik, maka berlakulah perjanjian Hudaybiyah. Saya nak kasih ceritalah tuan-tuan, masa tak cukup. Tak cukup tuan-tuan. Baik, kita ambil butiran perjanjian. Berlaku gencatan senjata selama 10 tahun di antara kedua belah pihak, sehingga mana-mana pihak mencabuli perjanjian tersebut. Yang kedua, orang Islam tak dibenarkan masuk ke Mekah. Pada tahun tersebut mereka hanya dibenarkan datang pada tahun hadapan.
Itu pun bersyarat tak boleh lebih 3 hari 3 malam, dan syarat lain pedang yang tersarung. Tak boleh bawa alat-alat kelengkapan perang. Yang ketiga, mana-mana orang Mekah yang lari ke Madinah tersiratnya masuk Islam, hendaklah dikembalikan semula ke Mekah. Adapun orang-orang Madinah yang lari ke Mekah tersiratnya murtad keluar daripada Islam, tak perlu dikembalikan semula ke Madinah. Sahabat-sahabat rasa ini tidak adil. Ini tidak adil kepada orang Islam. Tapi Nabi terima. Dan mana-mana kabilah Arab boleh bergabung, sama ada bergabung dengan Mekah atau bergabung dengan kerajaan Islam Madinah. Kabilah Banu Bakar akhirnya memilih bergabung dengan kerajaan Mekah, dan kabilah Banu Khuza'ah memilih bersekutu dengan kerajaan Islam Madinah. Tuan-tuan sekalian, baik, balik selesai perjanjian, Suhail bin Amr balik. Seronok dia, masa akan dipuji dah oleh orang Mekah, berjaya, bagi dia berjaya dah. Dan Nabi pula tuan-tuan menarik, Nabi sahabat bertahlul, suruh bercukur. Nabi suruh bersembelih binatang, suruh tak berganjak, tak bergerak. Nabi suruh tak berganjak, Nabi suruh 3 kali tak berganjak, tak bergerak. Semua muka sedih. Nabi pun sedih sebab sahabat tak pernah buat perangai macam ni tuan-tuan. Mereka ni yang Syekh Said Qutb namakan apa? Jilul Quran, generasi Al-Quran. Apa ciri jilul Quran? Kata Said Qutb, mereka umpama komando, suruh buat tuan-tuan. Tapi mereka faham, mereka tak berganjak. Nabi sedih. Nabi masuk dalam kemah Nabi tu dengan isi yang Nabi bawa kali ni Ummu Salamah. Ummu Salamah, Nabi cadang. Ummu Salamah ni menarik juga tuan-tuan. Dia ni isi Nabi, tapi dia ni tuan-tuan bekas balu syuhada. Suami dia Abu Salamah syahid di medan perang Uhud, dan dia janda tua dan anaknya ramai. Tak comel, janda tua, anak ramai. Tak comel, orang bukan kata, bukan jutawan. Anak ramai, janda tua. Tapi lepas habis iddah dia, Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Ni antara contoh poligami Nabi SAW. Cuba banding kita tuan-tuan. Allah, kalau kita buat poligami, buka cawangan ni, melompat suka tuan-tuan. Kita buat poligami ni menyatukan antara bendera-bendera politik tuan-tuan. Tak balas dah orang, kita suka dah. Kita kata ustaz semai kamu bercakap pun seronok dah dia. Rumah Sarawak tak bang, nak sangat poligami nuh ambil. Mak cik timah hujung kampung tu, janda 50 tahun, anak 8 orang. Mau tuan-tuan saya nak ambil? Tak usah kata Ummu Salamah, Ma'as Salamah lah jawab dia. Tu kita tuan-tuan dah. Jadi beza dengan Nabi tuan-tuan sekalian. Ummu Salamah bijak, brilian. Dia Nabi bertahlul dulu. Nabi bercukur, lepas Nabi sebenarnya sahabat-sahabat akan ikut. Nabi ikut cadangan Ummu Salamah. Tuan-tuan, ada masa kita kena ikut juga pandangan-pandangan rumah kita tuan-tuan sekalian. Dan hargai pandangan mereka tuan-tuan sekalian. Nabi begitu tuan-tuan sekalian. Dan Nabi buat tu, sahabat-sahabat pun ikut. Nabi sedih tak bercakap. Buat juga tapi tak sedih tuan-tuan sekalian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak gembirakan hati Nabi, hati orang-orang beriman. Allah turun surah kemenangan. Surah kemenangan yang kita semua baca Al-Quran. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Tuan-tuan jangan lebih henti. Saya kena subuh di Johor esok tuan, di Taman Penggarang tuan sekalian. Duha di Air Hitam, Zuhur di Batu Pahat, malam di Muar Johor tuan sekalian. Dah jamak dah lah. Kita sambung lain kali lah insya-Allah tuan-tuan sekalian. Kita sambung lain kali. Tadi Hudaybiyah kita itulah. Saya tak sempat tengok kepada implikasi dan juga ibrah daripada perjanjian Hudaybiyah. Tajuk yang dibincang oleh Tuan Haji Sanusi Syahri kita. Lain kali kita sambung insya-Allah. Minta maaf tuan-tuan sekalian. Pada 7 bulan malam 11.30 saya bertolak ke Sudan. Satu tim juga masuk ke Uganda tuan-tuan sekalian. Belakang tu tabung tu kita bukan sekadar tim hok pergi ke Sudan, ada ke Bangladesh, ke Nepal, Kemah Rohingya tuan sekalian di Bangladesh, Kemudian sebagainya kita buka tu tabung wakaf telekong tuan sekalian ibu-ibu ya. Muslim telekong. Kat luar tu mahal 70 60 ni RM30 saja telekong dia punya material kain semua tu, itulah telekong kita akan beri tuan sekalian. Ke Cox's Bazar di Bangladesh tu bawa 200 helai, bawa Rohingya, bawa tuan sekalian. Tuan-tuan boleh menyumbang. Tak ada duit RM30 boleh taklah RM10. Dan kita akan campur-campur cukupkan untuk selai RM35 untuk wakaf telekong belakang tuan sekalian. Buat satu tuan-tuan kita dalam umur yang Allah berikan tuan sekalian kita guna untuk bantu agama Allah. Dan saya sebut tuan-tuan boleh ikut Muslim Care. Dia banyak misi dakwah tuan sekalian. Misi kebajikan, misi dakwah. Yang masuk ke pulau-pulau, pergi Pulau Mabur ni, Pulau Mabur tuan sekalian.
boleh pengembangi tuan-tuan sekalian. Setiap misi tu insya-Allah ada yang kita boleh Islamkan orang-orang bukan Islam. Tuan-tuan sekalian. Pula di Semenanjung pun pergi tuan-tuan sekalian. Masuk kampung-kampung asli, masuk ke daerah-daerah Borneo, di Lung Busang sebagainya. Tuan-tuan boleh join insya-Allah. Dan kita pun boleh bawa telekong kita insya-Allah. Jadi sekadar itu saja pada malam ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.